Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini seperti yang telah kita rancang dan kita susun untuk mengadakan program dan juga ceramah sempena dengan Ramadan dapat dijalankan seperti yang telah kita hajatkan. Saya ucap terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Fadil, Al-Fadil Ustaz Fadil, selaku pengerusi ceramah pada pagi ini, yang dihormati Dr. Rashdan bin Rashid selaku pengarah ataupun pengerusi Pusat Islam, Ustaz Hanafi yang saya kenali, juga ketua-ketua jabatan, pensyarah dan hadirin hadirat, adik-adik, tak sesuai aku, anak-anak kan, yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya difahamkan ada juga penyertaan non-Muslim ataupun saudara-saudara kita daripada bukan Islam. Jadi patutnya saya tak perlu nak ucap 2-3 kali dah. Assalamualaikum pun boleh. Sebab selalu kalau kita tengok orang kata Assalamualaikum, salam sejahtera kepada yang bukan Muslim. Tapi sebenarnya salam itu sudah memadai, kerana ucapan itu juga bermaksud salam sejahtera. Okey, baik. Pagi ini kita akan cakap tentang topik Ramadan. Dalam seminggu dua ni, di mana-mana tempat di seluruh dunia, bukan sahaja di Perlis, bukan sahaja di Malaysia, tapi seluruh dunia akan bercakap tentang tajuk Ramadan. Tapi saya percaya dan saya yakin semua yang berada di dalam dewan ini, sama ada Muslim ataupun non-Muslim, seronok dengan hadirnya Ramadan. Kan, kita rasa teruja, excited dengan kehadiran Ramadan. Ke ada yang tak tahulah, adik-adik duduk di Perlis lama mana. Mungkin sebab saya boleh cakap Perlis lah sikit-sikit kan. Taklah apa-apa nak lancar sangat cakap Perlis ni. Tapi kalau saya tercakap Perlis tu, minta maaf lah kan. Kita mungkin, ada yang lemah perut. Berapa hari lagi, dia tanya kawan bilik dia, berapa hari lagi nak puasa? Kalau ikut kalender ni ada dalam 4-5 hari lagi. Aku susah hati betul ya. Dalam 2-3 hari ni dia susah hati, kita tengok. Makan tak lalu. Pi dewan kuliah, masuk bilik kuliah pun macam orang perah cinta, putih cinta ya. Kan? Kita tengok pun temenu macam markah mati. Dia tak pasal apa? Dia tak dekat nak puasa ni, tak boleh makan siang lah. Dia susah hati. Tapi saya nak bagi tahu pada adik-adik sekalian, ada beberapa poin yang saya nak sebut, dan saya lihat ada mikrofon dan kita akan bagi gunalah mikrofon tu supaya dia tak jadi hiasan pada pagi ni. Kan? Saya akan bercakap lebih kurang dalam setengah jam, 40 minit. Kita akan berhenti betul-betul 9.50 lebih sikit-sikit untuk nak bagi ruang kepada adik-adik untuk tanya, dan saya akan jawab setakat mana yang boleh lah. Tapi saya nak sebut beberapa poin saja. Nombor 1, bila kita masuk dalam bulan Ramadan, saya percaya sebahagian besar tajuk Ramadan ni telah disentuh oleh para pensyarah, ustaz-ustaz yang ada di Poli ni, dan tuan-tuan perempuan adik-adik juga boleh melihatnya di media sosial. Apa yang saya nak sebut, dan saya akan relatekan dengan isu-isu semasa. Bila kita masuk dalam bulan Ramadan, benda yang paling besar
Yang menjadi teras kepada Ramadan itu ialah dia mendidik kita untuk menjadi manusia yang ikhlas di dalam ibadah. Kerana di dalam mana-mana ibadat, sukar untuk kita nak rahsiakan ibadat itu di antara kita dan Tuhan. Apatah lagi dalam fitnah media sosial hari ini. Kita ada TikTok, Instagram, Facebook, dan semalam dunia bergelap. Apabila Facebook down, tak boleh akses. Saya pun 3-4 kali tekan tarik, handphone taklah murah sangat kan. Boleh dikatakan handphone mahal jugalah. Kan? Kita rasa kelam dunia ni pasal Facebook buat problem. Kan? Dalam dunia hari ni, semua benda dia nak pi habaq dekat orang. Ni tak lama ni, dan tarawih, dan sahur, dan Quran, semua dia nak habaq. Dia tak Assalamualaikum, nak mula baca Al-Quran. Update 9.28. 9.29, Alhamdulillah khatam. Semua dia nak habaq. Dan kita akan sampai satu masa, dia nak pergi tandah pun dia update, dia keluar daripada tandah pun dia update. Sehingga tadi kita ada scan, saya tahu scan QR itu untuk pentadbiran, untuk nak penyelarasan dan untuk mengambil kehadiran. Saya tahu, itu kita tak dapat elok, mana-mana pun kita kena scan. Tetapi sebahagian orang, dia tahan tak scan. Aku tak beriman dengan scan. Kerana malaikat dah ada. Yang ni makam para wali. Kan? Makam para wali. Tapi saya nak bagi tahu, dalam dunia hari ni, kita hidup pada zaman semua benda dia nak cerita ke orang. Dan kita tahu tuan-tuan adik-adik juga, mungkin walaupun duduk nun jauh di utara, ditempatkan di kawasan politeknik ini, tapi dunia di hujung jari. Kita baru saja, saya tak mau ulas, dan saya Alhamdulillah tak komen lah pasal benda ni, ramai dah komen, biar ke orang lah. Kita lihat macam mana yang berlaku hari ni, orang pergi Mekah. Pergi Mekah. Kan? Pergi Mekah. Sebab ada kaitan dengan ikhlas ni, saya cerita sikit lah. Pertama, saya sebut soal ikhlas kerana niat ni kita tak boleh tahu. Kita duduk sebelah kawan kita, tegur dia. Oi, hampa betul sikit. Betul apa? Hampa betul niat sikit. Tak apa nak ikhlas. Kita terkejut. Hang tahu mana? Aku tengok muka pun tahu. Hang main ni pasal terpaksa ya. Kau tidak hang tak main. Kita tak boleh tahu soal niat orang. Sebab itu di dalam Islam, untuk non-Muslim, sebahagian kita yang ada di sini, Islam very simple. Nahnu nahkum bi zawahir, wallahu yatawalla syara'ir. Kita hukum di atas zahir perbuatan. Kita hukum di atas luaran. Kita tak disuruh untuk menilai apa yang ada dalam hati perut orang. Esok adik-adik pergi buka puasa. Betul tak? Pergi buka puasa, buka sudah. Tak payah duk, hang ni puasa betul ke? Dia pergi buat tak larat, buat letih, nampak macam Somalia, nampak lebih pada Palestin tu, kira puasa lah. Tapi saya nak habaknya, kita tak tahu soal niat dia. Dan kita tak disuruh untuk, ni dia mai kawan kita, mai. Kita hang tak ada berlaku baik. Hang pun mana pun kita memang teruk. Dah, dia mai, dia kira bagus. Kita hukum zahir. Tapi saya sebut soal niat ni kerana kita tak boleh tahu niat orang. So, apa yang saya sebut ni bukan kerana kita nak nilai niat orang. Kita nak mengislah diri kita sendiri. Satu orang kalau dia semayang subuh 4 rakaat, kita boleh tegur tak? Tengok-tengok kita pergi semayang subuh 2 rakaat, dia orang bagi salam 2, dia pergi tambah lagi 2. Kita pun tegur dia. Ni, Assalamualaikum. Aku tahulah bulan puasa ni setan kena tambah. Tapi setan pun kalau semayang dia takat 2 je. Kita boleh tegur pasal perbuatan tu sah.
Tapi jarang dan tak mungkin orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Dia bagi salam. Kita adik, pakcik nak tekuk sikit. Awak, saya silap baca ke? Tak, baca betul. Saya silap ada tang mana rokok ke sujud? Tak, semua betul. Pakcik nak teguk sikit. Ni adik tak apa nak elok tadi. Oi, kita pun tengok kamat mana ni. Dia boleh tengok niat kita mungkin berdiri dalam satu barisan saf, mengangkat takbir dengan pergerakan yang sama. Orang tawaf Kaabah dengan pusingan yang sama. Orang berlari pada sa'i dengan larian yang sama. Semua perbuatan orang berpuasa daripada subuh sampai kepada maghrib dengan perbuatan yang sama. Tetapi yang membezakan kita di antara satu dengan yang lain, ia terletak pada kadar ikhlas di dalam ibadah tersebut. Ada adik-adik yang puasa lain pada orang. Puasa ni seperti mana yang kita mengaji, nak jawab alam periksa, ialah menahan diri daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Tak ada orang, dulu lain lah. Dulu cerita kalau kita bahas bab puasa ni, sahabat-sahabat Nabi di kalangan para ulama, dia kata puasa dulu lain. Kalau kita duduk zaman la pun teruk dah, la pun kalau Palestin tengok, dia kata buat bagi elok, teruk pelik Dulu kita puasa takat apa? Takat maghrib betul tak? Ni kalau warak tahu mana pun orang azan maghrib buka. Manalah tahu kan, kok ada geng-geng politeknik ni, geng poli ni, dia warak makam tinggi sikit. Orang azan maghrib, kawan dia kata, hang tak makan? Aku lepas tarawih. Ustaz tu baru nak makan kurma, terus tak istighfar. Tengok anak murid. Orang azan maghrib, kita ni orang azan maghrib kan. Tok imam baru ketuk, habis 2 biji lah. Tapi saya nak sebutnya, di kalangan ulama dulu dia kata bila Allah Ta'ala turun, uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan untuk kamu pada malam Ramadan. Dihalalkan kepada kamu pada malam Ramadan. Ayat ini, malam, apa yang haram siang, kita boleh buat malam. Ayat ni, dia cerita dia ada kes dulu, sebelum turun ayat ni. Sebelum turun ayat, dihalalkan malam untuk kamu buat apa segala-galanya lah. Dulu, sebelum ayat ni turun, di kalangan ahli tafsir menyebut bahawa zaman sahabat Nabi sebelum turun ayat ni, siapa yang katalah waktu maghrib dia terlena, orang azan maghrib dia tertidur, terlena, dia jaga, dia tak boleh makan dah. Maksudnya dia punya time dululah sebelum turun uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum tu, sebelum turun ayat itu, orang hanya boleh buka antara maghrib dengan isyak. Ataupun sebelum dia lena. Maksud sebab tu ada orang bulan puasa malam dia tak lena pasal dia nak makan. Dia kata kalau aku lena tak boleh makan lah. Faham tak? Saya nak bagi tahunya, puasa semua perbuatan sama. Salat juga sama. Tapi yang membezakan kita apa dia? Titik poin itu yang paling utama, ikhlas. Dalam semua ibadah, Allah Ta'ala mewajibkan kita ikhlas. Sebab itu dalam hadis-hadis tentang niat ni cukup banyak. Innamal a'malu bin niat. Kan? Sesungguhnya amalan itu bergantung dengan niat. Likulli imri'in ma nawa. Setiap orang dapat apa yang dia niatkan. Quran kata, wa ma umiru illa liya'budullaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kamu untuk menyembahnya dengan ikhlas. Ikhlas ni di antara kita dengan Tuhan. Kita mungkin boleh sebut, saya ikhlas. Ambil lantik AJK buat pengurusan pagi ni. Kan? Saat lagi dah habis ni ikut ustaz pergi makan. Tak apa ustaz, saya ikhlas. Saya ikhlas. Semua orang boleh ikhlas, semua orang boleh cakap. Tetapi hakikatnya yang tahu dia dengan Tuhan. Nah sebab itu saya kata, ada orang yang mungkin kita nampak dia tak ikhlas.
Tapi di sisi Tuhan dia ikhlas. Dan ada orang yang mungkin kita nampak macam dia ikhlas, tetapi di sisi Tuhan dia apa? Dia riak. Dia riak. Sekali saya akan bagi contoh, nak bagi faham. Okey, baik. Dalam banyak ibadat, apa ibadat yang kita buat antara kita dengan Tuhan? Yang orang lain tak tahu. Hari ni hari Rabu. Rabu ni dia susah sikit lah. Kalau esok senang lah. Esok kita katalah Khamis. Bila mai hari Khamis, adanya puasa sunat Khamis. Kalau kita puasa esok, kita tak niat Khamis pun, dia jadi apa? Dia jadi sunat Khamis jugalah. Jangan duk buat cempar, jangan duk buat kalut lah. Masuk mai bulan puasa, dia tak puasa. Dia kata pasal apa hang tak puasa? Hang lah tak habaq suruh aku niat. Semalam hang mangkit makan sahur. Dia kata memang aku makan tapi aku tak niat. Hang mangkit untuk apa? Nak puasa lah. Ke memang poli makan malam pukul 3 pagi? Kami memang law pun mangkit pukul 3 pagi. Satu orang bila dia bangkit tentu dia ada niat. Siapa yang bangun sahur, sebenarnya dia telah ada niat. Bukanlah dikatakan niat tu dia mesti terpacak. Dah tidur, mangkit pula terpacak. Awak, aku lupa niat. Dia pun baca niat. Kan? Itu baca niat. Niat tu apa dia? Satu orang sebelum tidur, dia kata kat kawan dia. Dia kata, esok hang jangan lupa gerak aku makan sahur. Aku nak mangkit. Dia ada niat tak nak puasa? Dia ada niat tak? Dia ada niat. Niat soal hati. Pasal itu niat itu tempatnya di hati. Boleh? Ni semua yang duduk nak dengar majlis ilmu ni ada niat. Sahaja saya duduk nak dengar majlis ilmu ustaz ni kerana Allah Ta'ala. Tak ada. Tapi kita memang niat nak dengar. Baik. Di dalam ibadat yang kita buat, salat, umrah, haji, zakat, dan tajuk kita puasa, apa yang ikhlas? Yang mengajar untuk kita ikhlas. Pasal itu Tuhan kata, as-siyamu li. Tuhan kata puasa itu untuk aku. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Aku yang akan membalasnya. Soalan yang kita boleh tanya, apa ibadat yang kita tak buat kerana Tuhan? Tapi pasal apa bila mai tang puasa, Tuhan kata untuk aku. Tapi ibadat yang lain Tuhan tak kata. Kerana puasalah satu-satunya ibadah yang manusia buat kerana ikhlas, jujur. Sebab itu orang yang boleh puasa, integriti dia tinggi. Sebab apa? Ni puasa hak betul lah, bukan puasa bohong. Pasal apa? Kerana setiap benda dia susah nak tutup. Masuk dalam bulan puasa. Kalau adik-adik tak puasa, agak-agak siapa boleh tahu? Biasa tak tengok cerita tu? Apa tu? Ya tu. Tengok tak? Ya puasa 16, puasa 17, puasa mi kari. Tengok tak puasa mi kari? Aku rasa lain daging ni. Selalu aku beli mi kari banyak tokoh. Tak tokoh. Banyak tahu. Kali ni mi kari banyak daging. Hampa tengok tak? Tengok. Ini semua mengajar kita macam mana kita nak jujur. Ya itu kan. Apa? Puasa 16. Kalau kita pergi beli nasi, bawa balik makan dalam bilik. Lepas tu kita mai bilik kuliah, ada tak siapa tahu? Semayang payah, orang nampak. Orang tahu kita tak pergi semayang Jumaat. Orang tahu kita tak semayang subuh. Orang tahu, orang nampak. Perbuatan ibadat lain semua dilakukan di hadapan manusia. Dia kata, pasal apa aku nampak tak pernah semayang? Aku takut riak. Sekali aku semayang, hang nampak aku semayang, jadi aku tak payah semayang. Oh, macam tu. Aku ikhlas. Nah, yang lain semua orang nampak. Tapi puasa antara... Kalau satu orang dia nak bohong, dia nak berlakon puasa, boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh.
Dia masuk dalam bilik dom dia, tambah macam kita asrama ni, banyak pot kita boleh pergi makan. Kan? Dalam jamban pun kita boleh makan. Kena nasi kanak, kena teh air, masuk lagi. Perlih panas, letih. Dahaga ni. Cuma kena basuh mulut elok-elok lah, takut sekali orang tengok ada teh air ke ada daging ke apa. Kan? Artinya untuk kita menipu, untuk kita berlakon, boleh tak boleh? Sebab itu, walaupun kita bersendirian, walaupun tak ada orang tengok kita tetap tak makan. Kita tetap tak makan. Ada ruang, ada peluang. Pasal itu puasa ni betul-betul kerana Allah. Kerana apa? Kerana ada peluang untuk dia makan. Makanan pun ada ruang. Jadual tak sama. Kadang-kadang kita duduk satu kelas. Bukan kita satu fakulti. Mungkin kawan kita pergi kelas. Kita pun balik. Tengok-tengok dalam bilik kita tak ada siapa. Nasi sok tadi, sahur tadi, duk ada lagi. Kan? Kita pun kunci bilik, tutup tirai, bagi kelam, bagi nampak macam malam. Kan? Boleh tak kita makan? Boleh. Tapi kita tak makan. Ketika itu dia mengajar kita erti apa? Kita melakukan sesuatu semata-mata kerana Tuhan. Itu makna puasa. Dia bukan soal tak makan. Kita tak makan ni biasa ya bagi satu orang, hatta ramai daripada kita dalam sehari, kadang-kadang dia terlupa nak makan. Bukan dia puasa. Dia tak ada nak makan. Tak ada nak makan, terlupa nak makan. Kita jangan rasa tak makan tu benda besar. Kita jangan rasa hebat aku tak makan ni. Sebenarnya ada orang ramai dia cakap puasa ni nak mengajak kita erti lapar. Puasa ni nak bagi kita rasa macam mana orang miskin rasa. Kita ni okeylah, betul lah dalam satu sudut. Tapi itu bukanlah benda yang sukar untuk kita buat. Ada ni, siapa-siapa yang bukanlah gemuk, dia berisi sikit. Dia buat satu benda, dia panggil IF. Tahu IF? IF. IF ni macam puasa apa? Puasa tak makan lah kan. Memanglah puasa tak makan. IF, dia gemuk. Dia nak bagi kurus. Dia buat IF. Kan? Apa dia IF? Puasa yang lama tu kan? Daripada malam. Tak kira hebat orang IF ni pasal apa? Puasa daripada subuh. Daripada malam. Pukul 10 tu tak makan lah. Susah. Susah. Tak susah. Tapi dia buat kerana apa? Kerana dia nak kurus. Artinya untuk tak makan, untuk tak minum, bukanlah benda besar. Dan Tuhan pun, dia bukan nak kita tak makan, tak minum semata-mata. Ramai juga. Kalau kita tengok sebahagian agama, puasa ni bukan Islam saja. Setiap kepercayaan dia ada puasa. Cara dia. Dan sesetengah ajaran dia ada puasa daripada sayur, dia ada puasa daripada daging, dia ada puasa time-time puasa untuk mencapai makam, untuk mencapai kerohanian dia, dia ada puasa dia. Semua manusia buat untuk kesihatan, untuk orang. Apa beza puasa Islam? Puasa Islam satu benda yang dia nak supaya manusia boleh buat sesuatu kerana Tuhan. Untuk kita nak bohong boleh. Sebab itu dalam fitnah hari ni, kita tengok orang pergi Mekah. Pergi Mekah. Habis semua benda dia nak habang. Dia pergi tangkap Kaabah, pak masuk. Kan? Dia pergi cium Hajarul Aswad, dia habang. Ni saya sebut umum. Sebelum daripada kejadian ni pun, sebelum tu dah ramai dah. Dia sa'i, dia habang ke orang. Untuk apa? Untuk likes. Dan kalau kita buat kerana manusia, kita akan susah hati. Kita duk tengok like tu. Last sekali, oleh kerana tak banyak, kita pun like lah hak kita sendiri. Ni satu penyakit. Dia terlambat depan ni, aku like dulu. Jadilah daripada 2, jadi 3. 3 tu siapa dia? Mak dia satu, ayah dia satu, dia satu. Lepas tu dia habang pula ke adik, tolong like sat, jadi 4. Kita akan hidup dalam keadaan tekanan. Semua benda kita nak jadikan konten. Semua benda kita nak orang suka. Sedangkan kesukaan,
Satu benda yang akan menyebabkan hidup kita tak tenang apabila kita buat untuk orang suka. Untuk kita cari like. Sedangkan bila kita pergi ke Mekah, Mekah ajar kita apa? Mekah ajar kita untuk ikhlas. Sebab itu orang yang pergi umrah berpuluh kali pun dia pergi. Tapi kalau dia tak dapat ikhlas, tak ada makna. Sebab itu dalam talbiyah ni laungan masa kita nak pergi umrah tu. Sebab itu orang yang pergi umrah, pergi haji, Tuhan telah ajar dia sebelum nak tawaf, sebelum nak mulakan ibadah umrah, ibadah haji, ingatkan diri kita, labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ini semata-mata memenuhi panggilan Engkau ya Tuhan, bukan kerana panggilan manusia. Tuhan dah bagi tahu, to remind, untuk nak ingatkan diri kita. Untuk nak ingatkan diri kita. Apa tujuan hamai? Habis puluhan ribu. Mai berjam-jam. Bermusafir. Teruk, letih, penat. Tinggal keluarga. Sebahagiannya berjuang habis-habisan nak pergi ke Mekah. Tuhan ingatkan sebelum turun kapal terbang. Lintas miqat tu. Lintas tempat niat tu. Labbaik Allahumma labbaik. Aku menyahut panggilan Engkau. Artinya datang ke Mekah ini kerana apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Lillah. Sebab itu saya kata, ramai orang dia tak dapat lillah, dia hanya mendapat lelah. Hatta puasa. Nabi kata, kam min sa'im. Satu ingatan yang menakutkan kita. Ni kita nak masuk puasa 1-2 hari ni. Nabi kata, kam min sa'im. Berapa ramai orang yang berpuasa. Yatruku ta'amahu. Dia meninggalkan makanan dia. Syahwat dia. Minuman dia. Keseronokan dia. Tapi dia tak boleh apa? Illal ju' wal atash. Melainkan dia hanya dapat lapar dan dahaga. Sebab itu ada non-Muslim. Sebahagiannya saya sebutlah. Kalau non-Muslim nak puasa, you are welcome. Orang non-Muslim boleh puasa. Dan kalau ada non-Muslim nak join buka puasa, tidak ada nas larang untuk mereka beriftar. Kita dulu orang tua-tua ni dia sila ajar. Apa dia yang dia sila ajar? Dulu kita memang zaman double standard, zaman bias. Ni, hampa tak puasa, hampa pergi duduk ujung tu. Satu penghinaan. Tak puasa. Kita yang tak puasa ni pergi duduk ujung tu. Lepas tu yang adik-beradik yang puasa ni, ish. Ahli neraka. Saya pun tak faham pasal apa ada pembezaan kalau orang yang tak puasa tak boleh makan dengan orang puasa. Tak ada dalil larang. Tak ada nas tak bagi makan. Panggillah dia main makan. Apa salahnya? Mungkin dia tak puasa pasal sakit ke apa ke. Ni tak boleh bezakan. Yang ni meja orang puasa. Hang tak puasa kan? Ambil duduk sana. Jangan makan. Panggil dia main makan. Tak salah. Non-Muslim, kalau dia nak buka puasa, dia puasa. Sila hari bulan dia lagi ikhlas pada kita. Pasal apa? Pasal kita duduk kesangka dia tak puasa, tak tahu dia puasa. Dia rasa kita puasa. Dia tak pasal apa hang tak puasa. Kita ingat, jangan main non-Muslim sekarang banyak baca. Dialog-dialog dengan non-Muslim menunjukkan ilmu, knowledge mereka tentang Islam itu sangat tinggi. Satu non-Muslim mungkin tanya, kalau tanya perempuan, okeylah pasal apa hang tak puasa? Dia kata saya ada uzur sikit, saya orang Islam ni kalau orang perempuan. Tiba-tiba kalau lelaki tak puasa, non-Muslim tanya, pasal apa you tak puasa? Dia kata, I cuti. Jangan sampai non-Muslim tu tanya balik, cuti ni bukan orang perempuan saja ke? Yang tu cuti khas, yang ni cuti umum. Zaman lah ni kita tak boleh downgrade manusia. Ilmu orang boleh baca. Saya ceramah sekarang ni, sampai ke luar negara semua boleh tengok. Kita zaman yang kita kata globalisasi ilmu tu. Sebab itu ada non-Muslim masuk, kalau mereka tak tengok di sini, mereka boleh tengok dalam live. Dan mereka pun seronok bila main bulan puasa ni. Pasal apa? Pasal ada bazar Ramadan.
Ya. Ahlan wa sahlan. You are welcome. Kita boleh puasa. Baik. Itu yang pertama. Soal ikhlas. Poin yang kedua. Apa yang pentingnya kita masuk dalam bulan Ramadan ni? Kerana bulan Ramadan ni kita semua tahu. Bulan di mana Tuhan memberikan pahala yang berganda-ganda. Itu benda yang orang Islam kena claim. Apa maksud dia? Kita tahu umur kita singkat. Masa kita singkat, pendek. Masa kita singkat, umur kita pendek, hidup kita tak seperti yang kita jangka. Dalam hadis Nabi SAW sebut, umur umat aku ini 60 hingga 70. Tapi kalau kita halusi betul diri kita, kita koreksi diri kita, dalam umur kita 60-70, berapa betul yang kita telah ibadat di atas jalan yang Allah suruh. Sebahagian orang mungkin 40 baru dia sedar, 50 baru dia sedar, ada 10 tahun, elok 10 tahun, 5 tahun baru nak belajar, 5 tahun lagi elok duduk sembahyang, mati. Kita alhamdulillah lah, dah mula dah sekarang ni, umur 20-an dah mula sembahyang. Ada orang 20-30 tak sembahyang ni. Ada orang Jumaat saja. Ada orang raya. Pasal tu bila mai tarawih ni macam-macam. Ada mai tarawih ni, saya nak nasihatkan adik-adik semua ni. Kalau balik ke kampung kan, tolong pastikan pintu sliding door dibuka sebelum masuk dalam masjid. Kerana banyak kejadian pada awal Ramadan, orang langgar sliding door. Dulu saya mai Tok Imam, bukan tak ada pintu ke? Bila buat pintu? Hang lah mai bila? Masa Datuk Seri Najib. Dia mai masa Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri. Lepas berapa Perdana Menteri, dia sudah tukar lah. Artinya apa? Dalam hidup kita ni, macam tu lah. Kesedaran tu tak sama. Tetapi bila masuk dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala bagi satu bonus yang besar. Sebab itu saya selalu kongsi satu hadis yang masyhur tentang bulan puasa ni. Ada 2 orang masuk Islam sama tarikh. Saya ringkaskan kerana masa kita tak banyak. 2 orang masuk Islam pada satu tarikh yang sama. Bila mereka masuk Islam pada satu tarikh yang sama, dalam hadis itu sebut, salah seorang daripada 2 yang saudara tadi pergi perang. Fastushhida. Dia mati syahid. Yang seorang lagi dia tak pergi. Dia hidup 1 tahun ekstra, lepas tu dia mati normal. Boleh ha? Ingat? 2 orang masuk Islam, sama-sama depan Nabi, pada tarikh yang sama, pada tahun yang sama, cuma seorang lagi tu dapat peluang pergi jihad, dia pergi berperang, dia terkorban di medan jihad. Kawan dia tak pergi perang, kawan dia hidup setahun. Lepas tu, kawan dia mati tahun depan dalam keadaan biasa, bukan syahid. Setelah kedua-dua mereka ni mati, salah seorang sahabat besar Nabi, Talhah bin Ubaidillah. Talhah, dia telah mimpi mereka 2 ni. Mimpi ni dia ada 3. Saya sebut sikit lah pasal mimpi ni, pasal dia ni zaman mimpi. Mimpi ni ada 3 adik-adik. Satu, mimpi yang benar. Ar-ru'yah as-salihah. Kalau kita mimpi yang benar, itu ialah nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kalau adik-adik mimpi yang benar, syukur. Mimpi yang baik ni, dia tak samalah masing-masing. Kan? Cuma Nabi kata kalau dia mimpi yang benar, mimpi yang elok, mimpi yang baik, dia bersyukur. Itu mungkin satu berita gembira untuk dia. Dan dia jangan cerita ke orang, melainkan orang yang dia percaya. Itu yang saya cerita suami isteri tu. Suami tu mimpi. Mimpi tak tahu mimpi apa, dia mangkit, dia senyum. Ya.
Isteri dia tanya, abang, kenapa tiba-tiba bangun? Aku bermimpi mimpi yang baik. Alhamdulillah abang. Apa mimpi tu? Nabi pesan, cerita pada orang yang boleh cerita saja. Dekat saya, tak boleh pasal cerita ni. Kalau mimpi ni aku cerita kat hang, dia jadi mimpi buruk pula nanti. Jadi isteri-isteri yang bila dah dapat hint macam tu, pastikan suami anda tidak bermimpi dah selepas itu. Lepas tu esoknya bini dia mimpi. Laki dia tanya, awak, saya pun bermimpi apa? Mimpi apa? Saya bermimpi saya tekak abang 44 kali. Saya harap ni semua mimpi palsu. Terus laki dia kata, semalam aku pun tak tahu mimpi apa. Jangan baik-baik. Kan? Tapi saya nak ceritanya mimpi yang baik. Yang kedua mimpi apa? Mimpi buruk, nightmare. Mimpi buruk. Mimpi buruk ni Nabi kata mainan syaitan. So, jangan ambil peduli. Jangan diri kita dihantui oleh mimpi buruk. Siapa-siapa yang mimpi buruk, abaikan. Kerana mimpi yang buruk tidak boleh memberikan apa-apa manfaat, apa-apa mudarat pada kita. Pegang waktu tu. Dia mimpi buruk, terus tak pergi kelas. Pasal apa? Dia kata, saya mimpi kalau saya pergi kelas, saya jatuh dalam longkang mati. Tak ada. Yang ketiga, mimpi dia panggil apa? Mainan tidur. Mimpi ni dia lebih kepada psikologi. Satu benda bila kita duk fikir sangat dia, kita duk bermain dengan dia terbawa-bawa sampai ke mimpi. So, Talhah bin Ubaidillah, dia mimpi apa? Dia mimpi kata dia duduk di depan pintu syurga. Dia duduk depan pintu syurga. Ana inda babil jannah. Kemudian keluar daripada syurga satu penyeru yang jaga syurga tu keluar mai. Keluar mai daripada syurga. Panggil yang mati kemudian tu. Masuk. Talhah jadi terkejut. Pasal apa kawan tu masuk dulu? Kawan ni tak masuk lagi, dia mati dulu. Tu sebelum tu iklan sikit. Tapi jangan lupa cerita tu. Saya ada sambungan sikit lepas iklan ni. Ni, kita nak masuk mai bulan puasa ni. Ramai orang duk cerita. Kata orang mati balik rumah bulan puasa. Bisa dengar? Dia kata, ustaz ni pasal apa aku cerim dulu rumah ni. Tak sat hangat, tiba-tiba sejuk. Orang mati boleh balik tak? Soalan yang pertama, orang mati boleh balik tak ke dunia? Tu dulu. Orang yang dah mati, dia boleh balik mai ke dunia ke tak? Tu soalan yang pertama. Dia tak apa, dia ni ustaz ke apa, minum diri. Tak apa, saya kita bincang. Tak apa, saya kita bincang. Saya tahu. Semua akan viral. Pangkat gambar, tengok ustaz ni, dia minum diri. Tak apa. Kita akan jawab. Selagi ada lidah dan gigi, jawab tak jawab. Cuma kita nak sambung sikit tadi. Boleh balik? Orang mati boleh balik tak? Orang mati tak boleh balik. Bulan puasa ke, bulan raya. Kalau dia nak balik, baik dia balik hari raya. Tak boleh balik. Dia kata, orang dulu-dulu rasa tau. Dia kata ni, hampa baik pergi sembahyang tarawih. Apa? Ayah hampa balik duduk atas pintu. Kawan ni pun tiap-tiap kali nak keluar. Ayah. Ayah dia tak tahu, tapi ayah tiri okey. Saya nak bagi tahu depa tak balik, roh tak balik. Kerana roh apabila dia telah mati, dia pergi ke alam barzakh. Siapa yang ada masa boleh cross check dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Quran sebut hal tersebut. Tak boleh balik. Okey, now. Tapi mimpi boleh tak kalau kita nak jumpa mimpi, katalah kita mimpi jumpa orang mati. Boleh tak boleh? Ada possibility kerana ketika kita mati, roh kita keluar. Sebahagian yang dalam dewan ni, roh dah keluar. Roh dah keluar. Cuma adakah dia masuk balik? Kita akan tengok bila kuliah ceramah ni habis. Bergerak. Oi, habis dah. Kan? Habis dah. Lepas tu roh dia masuk balik. Cuma hampa jangan tukar tempat.
Sebab masa roh keluar, dia duduk depan. Kan? Lepas tu dia bangkit pergi bilik air, dia duduk belakang. Roh mat tak masuk balik, mati. Ada orang cerita, dia kata, ketika kita tidur, ni pun sebahagian orang dia penin juga. Tak ada bulan puasa, penin dah. Dia kata, kalau kita nak tidur, kita jangan pakai bedak. Pasal apa? Satgi roh tak kena. Dia ni bukan hitam ke? Pasal apa? Putih. Orang lain kot. Jadi roh tak kena. Hai ingat roh penin legung hang lah. Apa punya kartun macam ni pun dia boleh cerita dalam ceramah. Kan? Itu yang ada cerita malaikat kalau mati tanam tengah hari, jangan tanam pagi. Pasal apa? Pasal tengah hari malaikat lunch. Jadi bila kita tanam kalut-kalut cepat-cepat, malaikat pun mat. Depa pi lunch, lunch tu. Malaikat mat. Dia tanya kawan dia, ini kubur lama ke kubur baru? Macam kubur lama. Selamat kita. Malaikat silap tak tanya. Lepas kita. Ini pun ada. Baik, tamatlah tadi Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah dia mimpi sehingga dia jadi ajib, dia jadi pelik, ajib, dia jadi heran. Dia pun ceritalah kat orang lain. Dia kata semalam aku mimpi geng hang ingat ada 2 orang yang saudara yang masuk Islam semua tu yang dia panggil hok kemudian tu mati. Lepas tu baru dia panggil hok yang mati syahid tu. Aku dia kata hampir balik belum masa lagi. Pasal aku tak mati. Pasal itu ada satu orang sahabat saya, dia makan, dia rebah, dia jatuh. Dia pengsan, orang bawa pergi hospital. Heart attack. Serangan jantung kan. Dia kata, Ustaz, saya lepas saya dah sedar tu, perkara pertama yang saya tengok ialah orang dalam wad tu. Saya tengok, ni aku kena bini aku, yang ni saya kena, yang ni saya kena. Pasal apa? Saya takut, saya sedar-sedar tengok ada orang yang saya tak kenal. Awak, Ustaz kata kalau kita sedar-sedar ada orang tak kenal, tu kan malaikat maut. Tapi saya tengok semua saya kenal, makna malaikat maut tak main lagi. Lega saya. Tu dia punya sampai tahu tu. Kan? Dia kalau pasal tu kalau kita mangkit-mangkit tidur, kita balik tengok kawan kita kenal. Artinya belum sampai masa hari. Tapi kalau esok pagi pun mangkit-mangkit tengok, tak tahu siapa dia, bagi salam. Pakai apa tak ada raya. Talhah kata, jadi yang lain semua jadi pelik. Tapi masa tu mereka tak ada lah grup WhatsApp. Tak ada lah grup WhatsApp. Kan? Grup WhatsApp Rasulullah tolong jawab. Mereka tak ada lah kan. Buat bulat tu Rasulullah. Rasulullah tolong respon. Tak ada lah. So mereka ramai-ramai pilah jumpa Rasulullah. Ceritalah dekat Rasulullah benda tu, mimpi tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, apa yang hampa nak pelik kan? Apa yang hampa nak heran kan? Pasal apa yang nak heran? Heranlah pasal yang mati kemudian masuk dulu. Dah lah mati biasa. Nabi tanya dia, bukankah yang mati kemudian itu telah hidup setahun lebih daripada kawan dia? Naam, bala ya Rasulullah. Betul. Bukankah dia telah bertemu dengan Ramadan dan dia telah salat di dalam bulan Ramadan dan dia telah salat setahun? Dia berkata, bala. Nabi kata sesungguhnya darjat di antara lelaki tadi ni, nampak tak apa poin dia? Satu orang ni dia hanya dapat 1 kali Ramadan lebih daripada kawan dia yang mati syahid tu. Dia telah mendapat, Nabi kata, ab'ad bainas sama' wal ard. Dia punya beza darajat, level, grade dia. Yang mati kemudian tu, walaupun dia mati biasa, tapi dia dapat 1 Ramadan lebih daripada kawan dia. Dia seperti di langit, kawan dia yang mati syahid itu seperti di bumi. Hanya kerana 1 Ramadan. Sebab itu kita memang tertunggu-tunggu Ramadan. Excited. Andai kata kita dapat kali ni Ramadan, lepas tu kita mati, kita dapat benda yang besar. Baik. Boleh ya? So, pasal umur kita pendek, dosa kita banyak, kita memang perlukan Ramadan. Umat terdahulu hidup mereka panjang. Nuh dakwah 1000 tahun. Dia dakwah 1000 tahun. Artinya hidup dia mungkin 2000 tahun. Nampak tak? Saya nak tanya, ada tak jumpa orang yang hidup 100 tahun?
Kuk Kangak ni. Atau Kuk Arau ni. Tengok satu cleaner tu tua dah. Aunty, makcik, nampak tua dah. Umur apa? Dekat-dekat 200 tahun dah. Paling banyak kita mati umur apa? 60 dengan 70. Sehingga orang 70 kalau tak mati dia jadi apa? Orang umur 70 kalau tak mati dia jadi apa? Kalau di masjid saya tak cakap lah benda ni pasal orang marah. Tapi kalau di sini semua nampak macam 17 bolehlah cakap. Dan bolehlah kita mengata lagi pasal bukan bulan puasa lagi. Tapi kalau pasal tu bagus ceramah sebelum bulan puasa ni boleh mengata lagi. Kalau 70 kita jumpa, aku pergi masjid, aku jumpa pakcik tu umur 70, aku rasa pelik. Awak tak mati lagi. Sebab itu kalau kita dengar baca berita umur 70 mati, kita kata apa? Okey, memang patutlah dia mati pun. Tapi kalau yang mati tu 18, 19, ish, muda lagi, dah mati dah no. Tak patut mati ni, muda lagi. Kita heran betul tak? Tapi kalau 70 mati, kita dengar apa? Biasa, betul tak? Biasa. So, kita boleh pi tak sampai 70? InsyaAllah. Tapi adatnya sekarang ni, Nabi kata antara tanda akhir zaman, mati mengejut. Dan kita lihat itu COVID. Ramai yang mati muda. Yang tua tak mati. Dan ramai juga orang yang sakit dijaga oleh orang yang sihat. Yang sakit tu tak mati-mati. Yang sihat tu 3 kali dah tukar. Dia kata mana nurse yang duk mai jaga saya kemarin. Balik mengantuk. Bawa kereta, accident, mati. Mai pula nurse lain. Nampak? So, grab. Rebut peluang ini. Jangan sangka kita muda tak boleh mati. Ramai orang yang berangan-angan. Nabi kata, Nabi buat satu hari, kita ni banyak angan-angan, betul tak? Banyak cita-cita. Tak salah. Satu hari Nabi buat satu kotak. Dia panggil pedagogi kan. Cara Nabi punya style, approach, mengajar sahabat ni bukan satu kaedah. Kadang-kadang Nabi cakap, kadang-kadang Nabi teka-teki. Nabi teka-teki. Sebab itu orang yang mengajak ni, saya bagi tahu orang yang mengajak ni, dia kena meraihkan audien. Kan, lecturer-lecturer yang mengajak ni, dia kena mengajar, tak kira lah ustaz-ustaz ke penceramah ke, dia kena mengajak untuk, penceramah ni dia ada 2 jenis tau. Satu, memandaikan orang. Dia mai tu, dia ceramah nak bagi orang jadi pandai. Satu lagi nak mai tunjuk pandai. Apa faham tak? So hebatnya satu orang cikgu ni, dia boleh memahamkan apa yang dia ajar. Satu orang dia seronok kalau orang tak faham. Dia kata, apa faham tak? Tak faham. Tu dia lah, ilmu ni tinggi. Bukan senang. Hanya orang terpilih saja boleh faham. Kita mai tu, Nabi mai umirna an nukalliman nas ala qadri uqulim. Kita mai supaya manusia boleh faham. Dan KPI pengajaran PNP yang baik ialah apa dia? PMP, pengajaran dan pembelajaran yang baik apabila orang boleh faham. Tapi kalau kita boleh faham, kita pergi orang tak faham, yang tu dia panggil SNS. Apa dia? Syokneri. Sebab tu kadang-kadang dia ajak puasa sampai kita pun tak boleh faham. So, siapa yang mandi di dalam kolam, batallah puasa dia. Kita kata, pasal apa mandi dalam kolam batal? Kerana bila dia mandi dalam kolam batal, ketika dia berenang terbuka di sana, masuk air dalam tu. Dia punya fikir. Dan satu lagi orang kita ni, dia suka nak membatalkan orang puasa. Dia suka puasa orang batal. Dia kata, ni aku pagi tadi korek tak hidup. Batal. Patutnya jangan batal. Lagi tanya dulu, lepas hang korek, hang buat apa? Aku makan. Batal lah. Tapi kalau dia korek buang, batal ke tak? Orang kita ni, dia ada satu kecenderungan nak perbatal puasa orang. Dia syok. Kalau kawan tu cerita, dia syok boleh habaq batal. Titik ubat mata. Sakit mata, buka mata, titik. Batal. Berapa orang yang kenyang lepas titik air mata? Aimo. Lepas dia titik. Tak. Kenyang. Apa punya fiqah ni? Titik ubat telinga batal, titik ubat mata batal, cabut gigi batal. Cabut gigi nak batal apa? Tarik bawa keluar. Melainkan lepas dia cabut, telan.
Dia tanya doktor, mana gigi saya? Hang duk tak serap sangat, tertelan dalam tu. Batal lah. Itu ada perbahasan. Dia kira nak batal ya. Rasa makan batal. Lalu kok kafe terbau makcik tu masak gulai. Batal. Maka lalulah orang tepi kafe tutup hidung. Orang non-Muslim pun tengok. Pasal apa tadi buka lepas tu tak boleh bau, batal. Sedangkan Ibn Abbas kata bukan takat bau, hatta kami rasa makan. Rasa tak rasa? Cap sikit. Ini lainlah kalau rasa sampai semangkuk. Fiqh. Apa yang membatalkan puasa? Sampai kadang-kadang berpuluh perkara membatalkan puasa. Puasa ni tak makan, tak minum dan tak bersama dengan isteri. Itu yang sepakat. Lain tu khilaf belaka. Pi hospital orang cucuk jarum. Dia pandai ke diri, bukan kadang-kadang bukan ada mazhab pun. Balik-balik dia pi hospital, doktor cucuk ubat jarum. Dia balik pi bantai nasi ganja. Kawan dia tanya, bukan hang puasa? Aku memang puasa. Doktor tu tak guna betul. Dia pi cucuk ubat, batal puasa aku. Alang-alang menyeluk perkasam. Dah kata alang-alang bantai, aku bagi batal betul. Serah nasi ganja sepinggan. Sedangkan cucuk ubat tak. Hatta di kalangan para fuqaha dia kata memasukkan tambah air pun sebahagian kata tak betul. Kerana dia bukan makanan. Punyalah nak bagi tak betul. Dan asal kepada puasa sah. Sehinggalah dia benar-benar batal. Boleh. Yang terakhir, poin yang terakhir. Poin yang terakhir yang berkaitan dengan puasa, kerana saya nak bagi buka ruang kepada sahabat-sahabat untuk bertanya. Bila kita masuk dalam bulan puasa, ada satu benda yang Quran sebut di hujung benda tu. Kita dok baca ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di hujung tu dia ada la'allakum tattaqun. Di dalam bahasa Arab, la'alla dia tak semestinya. La'alla ni artinya dia panggil harapan. Harapan ni selalunya jadi ke tak? Tak tentu, betul tak? La'allakum tattaqun. Kita selalu dengar la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa makna takwa? Orang tanya kat sahabat Nabi, apa maksud takwa? Mudah ya. Dia kata macam mana hang jalan satu jalan yang ada duri. Dia nak bagi faham makna takwa, dia kata macam ni ya. Cuba imagine tengok, kita lalu satu laluan yang berduri. Macam mana kita lalu? Kalau kita tahu jalan tu ada duri, kita lalu macam mana? Tentu kita akan berhati-hati, takut nak tahu langkah, nak melangkah kita akan tengok, ada duri tak? Tak. Kita takkan lari, tak kalut, kita beware, be careful, kita jaga betul-betul, kan? Tengok kiri kanan, tengok depan, lepas tu letak pelan-pelan. Dia kata itu takwa. Nabi kata dekat sahabat, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Kita duk dengar tu imam kata ittaqullah, ittaqullah, takut. Apa makna takut? Apa makna takwa? Takwa macam kita tadilah. So orang yang masuk dalam bulan puasa, untuk dia dapat dia punya dia panggil objektif, tujuan puasa, maksud kepada puasa itu apa dia? Takwa. Betul tak? Okey, now saya bagi mudah nak faham. Setan ada tak? Setan ada tak? Setan ada tak? Tak ada, pasal kena ikat. Tak apalah perbahasan panjang. Setan jahat kena ikat, setan bukanlah setan baik. Kan? Setan yang korang jahat sikit tak ikat, bukan semua setan ikat. Tak apa, itu perbahasan ulama. Tapi saya nak bagi tahunya, syaitan tak ada. Betul tak betul? Pasal itu bila kita tengok bulan puasa, bila syaitan tak ada, ni kita nak farewell tau ni.
Sehari 2 hari kita nak farewell, syaitan pun macam sedih sikit. Dia kata, aku nak tinggal hang sebulan ni, hang pandai-pandai jaga diri lah. Apa yang aku ajak hang tu, yang baik jadikan ikutan, yang jahat jadikan sempadan lah. Dia dah pesan dah kat kita semua ni. Hang pandai-pandai lah semua. Aku tang mana yang aku duk habang tu, hang pandai-pandai lah no. Ni aku nak sebulan lepas ni aku dah bebas apa, kita jumpa balik. Jangan lupa beli tiket bas apa semua. Kalau tak jumpa di poli ni pun kita jumpa di kampung. Kan? Sebab dalam hidup kita ni semua hantu. Bulan puasa pun hantu. Sakit hantu. Macam selalu kita sebut, semua hantu. Sehingga hantu pun tension. Tuduhlah orang lain setengah. Ni ada tuduh aku saja. Okey, dalam bulan puasa ni, ni adik-adik sekalian, ini dia punya last ni nak habis lah. Muslim ke, non-Muslim ke, laki ke, perempuan ke, siapa ke, pertarungan yang paling besar dalam hidup kita. Pertembungan yang paling berat di dalam kehidupan kita. Selalu dalam mana-mana kursus, dalam mana-mana kajian, apa saja yang kita lalui, faktor yang terbesar bukanlah faktor luaran, tetapi faktor dalaman. Puasa bukan soal luaran. Ni, puasa ni dia bukan soal luaran tau. Dia bukan soal, kita akan selalu bincangkan dalaman. Apa makna dalaman? Kita bertarung dengan diri kita sendiri. Benda yang paling sukar, orang boleh hasut kita. Syaitan boleh goda kita. Semua benda boleh mempengaruhi, influence kita. Tetapi akhirnya yang decide benda tu, apa dia? Apa dia? Diri kawan kita, dia tak puasa, beli nasi kandak 2 bungkus, teh ais 2 bungkus, balik mai. Dia kata, aku mat tak puasa hari ni. Oleh kerana kita dah kawan lama, orientasi sekali, duduk pun satu dom, aku tak lupa beli nasi kandak kat hang. Kalau hang tak puasa, aku tak habaq apa siapa pun kat hang. Kita makan tang ni, pandai makan, pandai simpan. Kita puasa ni. Dia pun bukalah nasi kandak. Bayangkan nasi kandak. Dah biak sejam. Dia dah betul-betul berasimilasi. Dia telah serasi. Dia telah jerak belok kuah tu. Tak boleh nak bayang kuah taruh atas. Teluk masin pula. Buka Allah. Dia punya aroma tu masuk ke hidung ni. Pi ke obligata, cerebrum. Tahu tak? Dia masuk ke cerebrum menafsirkan benda itu. Ini ialah kuah daging, kuah ikan, kuah ayam. Dia tafsir tu. Dia menaikkan nafsu mutmainnah, nafsu ammarah. Nafsu apa lagi? Lawamah. Kita pun tengok dia suapan yang pertama. Dia kata, ya Allah, aku kalau ditakdirkan meninggal dunia, pejam rapat. Kan? Lepas tu dia minum pula teh air. Geluk. Tapi semua itu tidak boleh mengapa-ngapakan kita kalau kita tak mangkit pergi buka sebungkus lagi. Dalam hidup ini, orang boleh pengaruhi kita. Kita tengok TikTok kan, saya tak tengok lah. Cuma orang habang. Sampai sekarang saya tak tahu TikTok tu nak buat macam mana. Beg kuning ni, dia tak, kita mangkit-mangkit esok, post laju main hantar. Siapa beli? Tak tahu nama, tengok nama cik. Siapa tekan? Tak payah duk buat perak buih. Hang yang tekan semalam. Kan? Dia mungkin, orang jual, TikTok ni, orang boleh jual macam-macam, cakap pandai apa semua, beg kuning tekan apa semua. Kalau tangan ni tak piduk tekan tu, sebab itu orang yang kena tipu dengan scam ni, saya tak marah scam. Pasal apa? Kata-kata Piramli, kenalah penyangak jual penyamun. Dah kamu tahu dia tu muka penipu, yang kamu pergi percaya buat apa? Semua yang kena scam ni, kalau kita buat investigation,
Macam mana dia boleh dapat nombor IC? Cik, saya bagi. Macam mana dia boleh dapat nombor akaun? Saya bagi. Macam mana dia boleh dapat nombor OTP? Saya bagi. Macam mana dia boleh dapat nombor dia ni PIN? Saya bagi. Polis tu dia akan tulis sekali apa? Suspek daripada scammer tukar pada pengadu. Hang dah bagi semua, hang pergi duk kata. So nampak dah. It's about ourselves. Akhirnya dia balik kepada diri kita. Puasa soal diri kita. Untuk tak makan, untuk tak minum, untuk tak buat benda. Benda boleh buat. Lepas tu yang pelik pula. Siang ya tak boleh, malam boleh pula. Lepas tu kalau kata tak makan, kan orang Palestin, dia tak makan kerana tak ada makan. Yang orang Palestin ni tak makan pasal apa? Yang apa tak makan pasal apa? Tak ada makanan. Palestin tak tahu nak makan apa. Kan? Orang Palestin tak ada apa nak makan. Kita tak tahu apa nak makan. Bukan tak boleh makan, boleh makan. Tapi dia panggil apa? Inilah bahasa motivasi. Ini semua tuan-tuan bahasa je. Self control. Kawalan kendiri. Ni bombastik punya bahasa lah. Apa satu pun tak faham. Nah abang kata diri hang tu kediri. Yang tu bahasa mudah. Kita kena ada kawalan kendiri. Kawalan kendiri ini ialah apa yang dinamakan sebagai, dengan ketik-ketik itu semua, ialah sebagai self-control. Self-control tu apa? Iaitu kita memastikan diri kita dari kawan tu keluar, bantai TS pinggan. Tak sekolah. Dia buat diri kita. Perempuan-perempuan yang terlanjur, yang kena apa semua tu. Kan? Macam mana yang boleh serahkan diri pada lelaki ni? Lelaki tak guna ni. Suka sama suka tau. Suka sama suka. Macam mana? Tuan, saya tak boleh jawab. Kerana ini adalah kerana cinta. Tuan tahu apa itu Taj Mahal? Taj Mahal ialah lambang cinta. Kerana cinta kita berkorban. Apa dia adalah okay. Istighfar. Semua bila mai kat kita terlanjur, semua dah tergadai, semua apa semua. Ngaji pandai yang piduk bagi kat jantan tu pasal apa? Saya pun tak tahu kerana saya cinta, saya percaya pada dia. Dia koyak baju, dia tak koyak baju, saya buka baju. Dia tarik, heret, bawa masuk dalam kereta, pergi dalam hutan. Tak, saya yang pergi sendiri dalam hutan. Saya pula send location pada kat dia. So aku dia silap. Hang tak waste sebab saya sampai dulu. Hang sampai dulu pada jantan. Saya pastikan kawasan semua clear. Saya kata okey clear. Guna waste, jangan guna Google silap. Tiba-tiba saya teraniaya, saya mangsa. Ini semua sebab itu. Pertembungan yang paling besar ialah nafsu diri. Kita soal cakap nafsu tu apa dia? Nafs artinya kita tu sendiri. Bila kita kata nafsu, kita tu sendiri. Dan nafsu ni agama tak suruh buang. Saya nak beritahu, dalam mana-mana agama ajaran, dia tak suruh buang nafsu tau. Dia tak suruh kita keluarkan elemen nafsu. Dia suruh kita kontrol nafsu. Yang ada ialah tarbiyah nafsu. Educate nafsu tu. Faham tak? Sebab nafsu ni penting. Macam awak. Kita dengar nafsu songsang kan? Tak nafsu songsang. Pasal tu sebab tu saya kata kalau awak ni yang lelaki ni tengok perempuan berkenan, alhamdulillah. Dia tengok apa? Alhamdulillah. Dia balik. Lepas tu saya bagi tahu dekat ibu bapa ni, kalau kata anak lelaki kita balik habaq kat kita, ayah, saya pergi politeknik. Saya dah jumpa saya suka kat dia lah. Nama apa abang? Nama Ramlah. Oh bagus abang. Abang. Abang ni kelekeh sikit lah. Pergi poli baru jumpa. Ayah tadi kau jumpa dah. Lepas tu mak dia duduk belakang. Ayah hang pun jangan buat malu kat kita. Tu dia tadi kau dia morak dah.
Tapi kalau dia balik habang dekat ayah dia, ayah, abang dah jumpa pasangan hidup. Nama apa abang? Ramlan. Saya ingat tak ada raya orang tua tu. So nampak tak? Itu yang dikatakan nafsu. Nak makan kena ada. Pasal tu orang sakit tak berselera, betul tak? Yang dia pergi melawat kawan dia, orang sakit, mai makanan hospital, dia tak makan. Tapi habis pasal apa? Yang duk jaga tu. Dia makan. Dia kata sedap juga makanan hospital. Makanan hospital sedap apa? Garam tak ada. Hang tu sihat. Memang sihat, lapak lah. Artinya nafsu kena ada. Nak buang nafsu. Sebab tu bila orang cuba buang nafsu, bunuh nafsu, sebahagian ajaran dia tak mau nafsu, tak mau kahwin, haramkan kahwin. Pasal tu tengok dalam hadis, kita jangan melampau, lagu agama jangan melampau. Hampa saya takut berapa masuk dalam bulan Ramadan, dengar ceramah semangat apa semua, semayang terus sampai tak main kelas. Lecturer tanya, "Mana zikri?" Masjid. Mak dia sampai mai ke politeknik, tanya apa pensyarah, "Mana anak saya ni tak balik raya?" Cuba cari di masjid. Ada 3 orang mari jumpa Nabi SAW. Tanya dekat isteri Nabi, macam mana Nabi? Pasal tu ibadah dia ada limitation dia. Nabi suruh ibadah tapi jangan melampau. Dia kata, aku tak mau menikah. Aku nak semayang sampai tak mau kahwin. Seorang lagi kata, aku nak semayang sampai tak mau tidur. Seorang lagi kata, aku nak puasa tak mau buka. Kalau kita lah, kita kata apa? Bagusnya. Ini wali ni kalau mati masuk syurga Firdaus. Kalau ada atas daripada Firdaus, masuk atas daripada Firdaus. Mungkin apa. Tapi Nabi bila sampai, Nabi kata apa? Nabi kata, "Inni atqakum lillah wa akhsyakum lillah." Kan? Ini artinya tak boleh kawan nafsu. Sampai orang main habang kata suruh berhenti. Okey. Bukan salah saya, salah nafsu sampai tak mau berhenti. Okey. Last. Nabi marah. Nabi kata, aku manusia yang paling takut kepada Allah. Aku berkahwin. Aku berpuasa dan aku buka. Ada sahabat yang tak mau buka, Nabi suruh buka. Nabi tak bagi. Kalau kita lah tengok satu orang azan, Allahu Akbar, maka kita akan kata apa? Lapak dia ni. Tapi kalau kita tengok satu orang azan tak makan, azan dia pergi semayang maghrib. Ahli syurga. Sedangkan itu menyelisihi sunnah. Nabi kata seseorang itu dalam kebaikan selagi mana dia menyegerakan berbuka. Segera ni pun hampa jangan duk buat tak ketahuan hala pula. Bang lohok pergi buka dah. Pasal apa yang buka dah? Sama je zuhur dengan maghrib. Artinya apa? Agama dia ajar kita untuk bukan nak buang nafsu. Makan. Tapi ada ketika kita berhenti. Kahwin. Tapi ada ketika ada masa dia. Pasal itu Nabi kata semua. Untuk isteri ada masa. Untuk diri kita ada masa. Untuk Tuhan ada masa. Orang yang sembahyang sampai tak bercampur dunia, dia sesat. Sampai tak tu. Artinya ada ketika ada waktu dia. So, bulan puasa ialah bulan kita mengajar, mengawal. Orang yang boleh puasa ni kira orang yang dia boleh kontrol diri dia, nafsu dia. Orang puasa ni kita tok tak mana pun, kita tak takut pasal apa? Kerana di hadapan orang dia tak makan, belakang orang dia tak makan. Di hadapan orang itulah dia, di belakang itu yang nama kata apa? Nafsu, kontrol nafsu. Boleh? Okey, saya tahu tuan-tuan semua, adik-adik semua ada kelas dan saya pun ada program lagi selepas ini. Saya mohon maaf lah kerana kita tak dapat nak bagi ruang pada adik-adik. Saya tengok ada semua ada kelas pukul 10 kan. Jadi apa yang saya sempat sebut tu ambillah manfaat dan jadikan dalam pedoman. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadikan Ramadan kali ini lebih baik. Kita dah dapat la'alakum tattaqun. Okey? Saya minta maaf lah kalau ada tersilap, terkasar, tersalah dan tak sampai maksud pada ceramah ni. Saya minta maaf sekali pada penganjur dan pada semua yang hadir. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahaladzim wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.